Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 3 April. Kerajaan Iktiraf Hospital Umum Sarawak HUS yang kini dalam pelaksanaan dijangka siap pada Jun tahun ini. Projek naik taraf menerusi syarikat konsensi itu bernilai RM351 juta dan bakal menjadi blok pusat rawatan harian hospital kerajaan yang pertama di Sarawak dan ketiga di Malaysia. Kenyataan media HUS memaklumkan projek ini telah ditandatangani pada 28 April 2017 akan dilengkapi dengan blok pusat rawatan harian, blok medical hotel medical dan blok tempat letak kereta bertingkat. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sidang media selepas lawatan ke HUS di Kuching semalam berkata lawatan 2 hari beliau ke Sarawak dilihat mampu mengukuhkan jalinan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan negeri sekaligus memberi peluang untuk mendalami negeri ini dalam pelbagai aspek. InsyaAllah apa yang sewajarnya boleh kita membantu untuk pembangunan negeri Sarawak ke hadapan ini kita akan laksanakan. Dalam lawatan itu, Perdana Menteri turut menyerahkan sijil derma darah kepada 2 orang penderma darah terbanyak. And then I feel very proud of myself. I've been donating since 1980. This is donated 147 pints, March the 17th. Yeah. No, I feel very healthy. Dalam perkembangan sama, penderma darah dialu-alukan untuk datang menderma darah secara konsisten walau apa jua keadaan bagi membantu pesakit yang memerlukan. Pakar perubatan transfusi unit tabung darah Hospital Miri, Dr. Nur Hazarina Omar berkata, ini kerana segelintir orang awam ragu untuk datang menderma darah kerana khawatir dijangkiti COVID-19. Jelas Dr. Hazarina, orang awam tidak perlu risau kerana Pusat Kutipan Darah komited memastikan prosedur operasi standard adalah mengikut kriteria yang ditetapkan. So penderma darah, kita harap terus datang tampil menderma darah untuk membantu pesakit yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pemberita di unit tabung darah Hospital Miri turut memaklumkan bahawa satu-satunya sumber bekalan darah yang patut diberikan kepada pesakit adalah hanya daripada penderma untuk membantu pesakit yang memerlukan darah. Sementara itu, beliau mewakili unit tabung darah Hospital Miri menzahirkan penghargaan kepada penderma dan juga penganjur yang sentiasa komited menganjurkan aktiviti menderma darah sepanjang tempoh berdepan pandemik ini. Sarawak mahu membantu Malaysia dalam usaha mengawal pemanasan global di dunia dengan menekankan dasar kehijauan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata menerusi dasar tersebut, Sarawak telah mengambil pelbagai langkah termasuk mahu menjadi negeri paling hijau di Malaysia. Justeru dalam usaha mengekalkan kehijauannya, Sarawak antara lain menyasar untuk menanam sebanyak 35 juta pokok di bawah kempen penanaman 100 juta pokok bermula tahun ini hingga 2025 yang dilancarkan oleh Kerajaan Persekutuan pada awal tahun ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata, Sarawak yakin sasaran tersebut dapat dicapai sambil mendedahkan sebanyak 3 juta pokok telah ditanam setakat ini. Jelas beliau lagi, sekiranya usaha tersebut dapat dicapai, ia sekaligus akan memberi imej baik kepada Malaysia di mata dunia. Ketua Menteri berkata demikian pada majlis makan tengah hari dan perjumpaan pemimpin bersama masyarakat di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu semangat toleransi yang tinggi dalam aspek agama menjadikan Sarawak tidak pernah berdepan dengan isu berkenaan meskipun terdiri daripada rakyat berbilang kaum dan agama. Kerajaan negeri pula katanya berpegang kepada piagam Madinah dalam pentadbirannya iaitu berlaku adil dan saksama kepada semua masyarakat walaupun berbeza kepercayaan agama. 2 kes kematian baharu akibat jangkitan COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam. Kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan 2 kes baharu terbabit ia menjadikan kes kematian COVID-19 di negeri ini meningkat kepada seramai 112 orang.
Kes kematian ke-111 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 51 tahun yang telah dirujuk ke unit kecemasan Hospital Bintulu. Manakala kes kematian ke-112 ialah seorang perempuan warga tempatan berumur 79 tahun yang telah mendapat rawatan di Hospital Sibu. Semalam juga dilaporkan terdapat 217 kes baharu COVID-19 dikesan di negeri ini dengan daerah Bintulu mencatatkan kes tertinggi dengan 74 kes. Diikuti Sibu 46, Miri 30, Kuching 28, Julau 10, Meradong dan Semarahan 5, Mukah dan Seratok 3, manakala Serian, Beluru, Kanawit, Marudi dan Matu 2 kes. Sementara itu, 1 kes masing-masing dilaporkan dari Betong, Sarike dan Lubuk Antu. Sekaligus, jumlah kes positif meningkat kepada 16,845 kes setakat ini. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Kampung Baji Sarike dan Sungau Rasau, Batang Igan Matu. Arahan PKPD tersebut berkuat kuasa 12 tengah malam tadi sehingga 16 April. JPBN bersetuju melaksanakan PKPD di kedua-dua lokaliti berkenaan setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dan menepati berlaku kenaikan kes secara mendadak dalam tempoh 5 hari di lokaliti tersebut. Sementara itu, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memaklumkan sesi persekolahan bersemuka bagi sekolah-sekolah di daerah ini akan bermula Isnin ini. Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata keputusan itu dibuat selepas melihat perbandingan kes positif di daerah berkenaan pada minggu lepas. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak berkata berdasarkan laporan minggu lepas terdapat 111 kes iaitu penurunan berbanding 209 kes dalam tempoh 5 hari yang dilaporkan pada 17 Mac. Jelas beliau keputusan memulakan sesi persekolahan bersemuka itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat bersama agensi berkaitan. Beliau turut memaklumkan bahawa telah menghubungi pihak Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan tentang aspek prosedur operasi standard COVID-19 bagi sekolah yang mesti dipertingkatkan, khususnya membabitkan pembukaan sekolah-sekolah dalam zon merah. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Khairuddin Rahman menyambut baik saranan Menteri Muda Bekalan Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang untuk memberi peluang kepada anak tempatan Belaga bagi mengisi kekosongan jawatan Pegawai Bomba Bantuan PBB di Balai Bomba dan Penyelamat Belaga. Datuk Liwan yang merupakan adun Belaga menyatakan hasrat beliau untuk memastikan anak tempatan yang berkelayakan dan melepasi ujian ditetapkan berkhidmat di Balai Bomba yang baru diserahkan kepada JPPM Sarawak. Jadi dalam perkara ini pandangan YB cukup bernas. Badannya kita ambil local content. Kurang-kurangnya bila ada operasi di kawasan ini, ada anak tempatan, dia dah boleh bagi advice kita. Jadi keputusan dan tindakan kita akan lebih cepat daripada kita tengok atap, tengok apa, awan, tengok pokok daripada kita tu bertindak. Dalam keadaan kita dah boleh bagi briefing. Menurut Khairuddin, ia bukan sahaja memudahkan tugasan di lokasi, malah mewujudkan nilai milik bersama masyarakat Belaga yang akan lebih dihargai anggota PBB. Hasrat Datuk Liwan itu disampaikan oleh Pegawai Daerah Belaga, Juan Ubid. Juan turut menyatakan permohonan warga Belaga untuk melihat Balai Bomba dan Penyelamat turut didirikan di penempatan Semula Bakun, Sungai Asap. Kita juga amat masih berharap supaya Balai Bomba di Pejabat Daerah Kecil Sungai Asap dapat dipercepatkanlah jika dapat, kerana banyak kes-kes yang berlaku di Sungai Asap sekarang. Seperti misalnya kalau kes kebakaran lebih daripada 90% sudah berlaku di Sungai Asap. Tambahnya, dengan sistem pendawaian elektrik yang lama dan struktur rumah panjang di 15 perkampungan masyarakat orang Ulu yang berusia lebih 20 tahun itu mempunyai risiko tinggi berlaku kebakaran.
Sebuah kapal tangki minyak yang mencurigakan di perairan Miri pada jarak lebih kurang 89 batu nautika barat laut dari Tanjung Lobang telah ditahan pada Khamis lepas. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Fauzi Othman dalam kenyataan berkata vesel itu dikesan dalam keadaan mencurigakan ketika aset maritim sedang melaksanakan rondaan operasi permai. Hasil pemeriksaan mendapati vesel tersebut disyaki telah melakukan beberapa kesalahan, antaranya lesen perkapalan dalam negeri DSL telah tamat tempoh, tiada pelepasan pelabuhan serta tiada permit menggunakan kru warga asing. Kapal tersebut dikendalikan oleh 4 kru termasuk tekong berumur lingkungan 41 hingga 49 tahun dengan 2 daripada kru warga tempatan dan 2 lagi warga Vietnam disyaki tiada permit kerja. Kesemua kru, kapal serta anggaran diesel sebanyak 2,000 liter itu ditahan dan diiring masuk ke jeti Pusat Tahanan Vesel PTV Zon Maritim Miri untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Jangan lupa daftarkan diri untuk MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Abang Muasli. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat dan Assalamualaikum.